Parti Warisan Sabah atau Warisan akan bertapak di kawasan yang mempunyai populasi masyarakat berasal dari negeri itu yang ramai di Semenanjung. Dan Warisan juga dilaporkan terus akan membuka cawangan ataupun bahagian di kawasan lain yang tiada masyarakat Sabah tetapi mempunyai permintaan. Dan langkah yang bakal dilakukan parti itu adalah perkara yang dibenarkan dalam perlembagaan negara dan Warisan bukan parti pertama dari Sabah yang berbuat demikian. Dan untuk mengulas lanjut perkara ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Doktor, apa yang boleh ditawarkan oleh Parti Pejuang di Semenanjung dan siapa sebenarnya kumpulan sasaran warisan ini? Terima kasih Hakim. Selamat tengah hari. Kalau kita melihat kepada ucapan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Shafie Apdal semalam tentang hala tuju baru Parti Warisan ini, dengan jelas beliau menunjukkan bahawa Warisan mahu keluar bukan saja sebuah parti yang bersifat kenegerian, tetapi juga suatu parti yang melangkaui negeri Sabah untuk menjaga kepentingan dalam hala tuju baru ini, untuk menjaga kepentingan orang Sabah yang berada di luar Sabah dan juga untuk mendapatkan sokongan di negeri bukan di Sabah. Jadi dalam konteks itu saya melihat ada dua tujuan utama perluasan di peringkat nasional oleh Parti Warisan. Pertama, merangkumi kawasan-kawasan yang ramai mempunyai penduduk daripada Sabah yang menetap di Semenanjung, dan juga kawasan yang mempunyai permintaan seperti yang Hakim katakan tadi. Dan jika kita lihat apakah tawaran yang boleh diberikan oleh Warisan ketika ini, saya melihat slogan Warisan Unity itu merupakan satu slogan yang sangat kuat, terutamanya boleh memujuk kepada kumpulan progresif Malaysia yang mahukan kesepaduan dalam kepelbagaian yang ada dalam masyarakat. Kekuatan konsep unity yang dibawa oleh Warisan di Sabah itu, saya kira merupakan satu aset yang boleh diguna pakai oleh Warisan untuk menarik minat mereka yang berada di Semenanjung untuk menyokong Parti Warisan. Doktor, apakah Warisan mampu bersaing dengan parti pelbagai kaum sedia ada di Semenanjung Malaysia, contohnya PKR, dan apa yang boleh menjadi dalam pemasaran unique selling proposition kepada Warisan ini untuk menawan hati mereka di Semenanjung? Saya kira beberapa perkara harus dilihat terlebih dahulu oleh Warisan untuk memastikan mereka mempunyai daya penarik yang baik. Pertama, dari sudut kepimpinan, sejauh manakah struktur kepimpinan Parti Warisan itu mampu menarik minat golongan yang mereka mahu menerima tawaran yang mereka berikan. Dalam konteks ini saya kira sudah tentu, dalam konteks kepimpinan, Warisan sudah tidak lagi boleh berpusat kepada kepimpinan yang berasal daripada Sabah, tetapi juga mestilah sesuatu yang bersifat kepimpinan yang merangkumi setiap kawasan di Semenanjung. Itu pertama. Kedua, dari segi struktur kepimpinan juga mestilah mewakili setiap kawasan. Mana kepentingan dalam konteks kepelbagaian di Malaysia itu dipelihara. Maknanya bukan sahaja dari segi individu yang berada di kawasan kepimpinan, tapi kawasan juga harus diambil kira. Jadi saya kira dalam konteks ini, apa yang perlu dilakukan oleh Warisan ialah mengukuhkan lagi kepelbagaian yang ada dalam konteks apa yang mereka ada di Sabah itu, dan bagaimana model itu boleh diguna pakai di Semenanjung. Saya kira itu merupakan kelebihan. Maknanya mereka telah boleh menunjukkan bagaimana perbezaan yang berlaku di Sabah itu sebenarnya menjadi aset yang menjadikan Warisan boleh dikatakan sebagai sebuah parti yang berjaya mendapat tempat yang dalam tempoh yang cepat di Sabah. Jadi oleh itu kepelbagaian itu juga boleh dijual di Malaysia dan menarik minat. Saya kira ramai kumpulan progresif di Malaysia yang merasakan bahawa kepelbagaian itu merupakan kekuatan yang amat kurang ditonjolkan dalam politik Malaysia. Doktor, kita lihat apabila bercakap mengenai pengembangan ataupun melebarkan sayap ini, salah satu parti yang saya ingat pernah melakukan penjenamaan adalah PAS. Sebuah parti untuk parti Islam, fokus sasarannya kepada Melayu Bumi Putera Islam, tetapi mengembangkan sayapnya untuk menjenamakan semula dengan mewujudkan Dewan Himpunan Pendukung PAS, di mana ia terdiri daripada kaum bukan Melayu dan juga Islam. Adakah formula ini berkesan dalam konteks politik Malaysia? Itu yang saya katakan tadi. Apakah struktur baru yang dah dibawa masuk oleh Warisan untuk memastikan bahawa mereka mahu menjadi sebuah parti yang memenuhi kehendak dan cita rasa terkini. Kalau kita lihat, begitu juga apa yang dilakukan oleh Bersatu kebelakangan ini, apabila Bersatu akan meminda perlembagaan untuk membolehkan mereka yang bukan Bumi Putera menyertai Bersatu. Jadi saya kira begitu juga dalam konteks Warisan. Itu yang saya katakan tadi, struktur baru harus dilihat oleh Warisan untuk memastikan bagaimana kepelbagaian yang
mereka mahukan sebagai slogan itu, kesepaduan dalam kepelbagaian itu hendak ditranslatekan dalam struktur parti. Ini penting, saya kira. Dan saya kira dalam konteks ini lebih baik jika keterbukaan dalam konteks keahlian, bukan sesuatu yang bersifat menempel kepada parti warisan, harus diguna pakai dan berani menerima bahawa setiap orang itu adil dan sama untuk mereka menjadi ahli dalam warisan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center, berkongsi pandangan mengenai hasrat warisan untuk bertapak di Semenanjung Malaysia.